Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. الحمد لله شكرا لله. Pagi ini kita dapat bersama-sama dalam kuliah Tadabbur Surah Al-Fatihah. Pagi ini kita dah memasuki hari ke-15 Ramadan. Bermakna kita telah menjalani separuh daripada bulan Ramadan dan kita insya-Allah akan melalui separuh lagi. Sehingga jika diizinkan Allah, kita akan menamatkan Ramadan dan bertemu Syawal insya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan, pagi ini kita sambung kuliah kita dalam bab isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung diri kepada Allah daripada kejahatan syaitan yang direjam. Hari ini insya-Allah kita memasuki bab kecil, iaitu kenapa kita beristi'azah. Tuan-tuan perempuan yang memiliki buku boleh buka di halaman 64 dan 65. Ya. 68 bagi buku baru. 64 buku lama, 68 buku baru. Kepada tuan-tuan yang tak ada buku, rujuklah kepada terjemahan Al-Quran ataupun aplikasi Al-Quran yang ada di dalam telefon pintar. Semalam saya mengupas tentang sihir. Sihir adalah satu amalan yang dimanipulasikan oleh syaitan untuk menyesatkan umat manusia. Amalan sihir ini bukan amalan baru. Ia telah wujud sejak sekian lama. Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun menggunakan sepenuhnya kekuatan tukang-tukang sihir ini untuk memperkukuhkan kerajaannya. Ingat ya, Fir'aun ada dua kekuatan yang disandarkan. Fir'aun menyandarkan kekuatan kerajaannya pertama kepada tukang-tukang sihir, ahli-ahli sihir. Di seluruh Mesir yang begitu ramai di zaman Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, beliau menyandarkan kekuatannya kepada ketenteraan. Fir'aun ini diberitahu bahawa dia mempunyai bala tentera yang hebat, yang besar. Itulah kekuatan Fir'aun. Bukan kekuatan diri dia, tetapi kekuatan yang menyandar kepada ahli-ahli sihir dan tenteranya. Sebab itu ketika Allah hendak menghina Fir'aun, maka Allah jadikan tukang-tukang sihirnya dalam waktu pertandingan antara Nabi Musa alaihissalam dan tukang-tukang sihir atau ahli-ahli sihir Fir'aun ini. Ketika berlakunya pertemuan dan pertandingan itu, Al-Quran menceritakan bagaimana sihir-sihir ahli sihir yang hebat dari seluruh Mesir itu dikalahkan dengan mukjizat daripada Nabi Musa alaihissalam. Itu satu pelajaran penting kepada kita untuk melihat bagaimana kekuatan mukjizat itu dengan mudah mengalahkan sihir.
Sihir tidak ada kekuatan. Itulah buktinya. Ketika mana beberapa banyak sihir yang dilepaskan oleh ahli-ahli sihir berupa tali yang menjadi ular-ular yang merayap. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa supaya mencampakkan tongkatnya. Dan tongkat Nabi Musa menjadi ular yang sebenar menelan semua ular-ular ahli sihir tadi. Maka kalahlah ahli-ahli sihir dalam pertandingan itu. Lalu menyebabkan mereka sujud mengakui beriman kepada Allah. Di situlah hebatnya. Kenapa terjadi sedemikian? Tuan-tuan puan-puan, itulah menunjukkan ahli-ahli sihir ini mereka mengenal yang mana sihir, yang mana bukan sihir. Biarpun Fir'aun mengatakan bahawa apa mukjizat yang ditunjuk oleh Nabi Musa itu sebagai sihir, tetapi ketika waktu pertandingan inilah ahli-ahli sihir itu mengenal bahawa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa bukan sihir. Sebab itu mereka akhirnya beriman semua. Dan peristiwa inilah sebenarnya menghinakan Fir'aun. Karena satu dari kekuatannya telah lumpuh. Ketika mana ahli-ahli sihirnya beriman, Fir'aun sangat kecewa. Dan dia menghukum ahli-ahli sihir ini dengan ancaman hendak dibunuh, hendak dipotong tangan, berselang-seli. Sampai begitu sekali marahnya Fir'aun. Kenapa? Kerana dia merasa terhina dengan kemenangan mukjizat Nabi Musa AS. Jadi saya nak ceritakan ini demi menunjukkan dan pada kita ia satu ibrah pengajaran bahawa sihir itu tak ada kuasa. Sihir itu tidak ada kekuatan. Ia hanyalah gambaran-gambaran yang dihasilkan oleh syaitan, jin-jin jahat ini. Orang melihatnya nampak kelihatan seperti ular. Hakikatnya bukan ular. Sebab itulah ketika ahli-ahli sihir Fir'aun ini melihat ular yang benar-benar ular daripada tongkat Nabi Musa itu, maka mereka tunduk dan mengakui. Lantas mereka beriman kepada Allah, Tuhan Nabi Musa, Tuhan Nabi Harun. Itulah penghinaan kepada Fir'aun. Yang kedua kita kena ingat, Allah mengalahkan Fir'aun dengan kekuatan yang kedua. Sebab itu setelah Fir'aun kehilangan ahli-ahli sihir yang selama ini mengukuhkan kedudukannya, maka Fir'aun berbalik kepada kekuatan tentera. Dan dengan kekuatan tentera itulah Fir'aun mengejar Nabi Musa dengan niat nak membunuhnya. Maka ketika sampai di Laut Merah, Allah mewahyukan Nabi Musa supaya mencampak tongkatnya dan dengan itu terbelah fanfalaqa, terbelahlah lautan merah tadi untuk menjadi laluan kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Maka mereka pun menyeberang, diikuti oleh Fir'aun dan tentera-tenteranya. Di sinilah terjadinya penghinaan kedua dan terakhir bagi Fir'aun, di mana mereka semua lemas di dalam Laut Merah. Habis kekuatan tentera, kekuatan Fir'aun. Tenggelam di dalam Laut Merah. Jadi itu peristiwa yang dapat kita ambil ibrahnya, di mana saya nak menegaskan di sini bahawa sihir itu, tuan-tuan puan-puan, tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan. Ingat balik kepada ayat yang saya baca semalam, surah Al-Baqarah ayat 102. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Sihir itu tidak boleh memudaratkan melainkan ketika Allah mengizinkan. Ingat. Memang sihir boleh menyakitkan, memang sihir boleh mematikan orang, menjadikan orang gila dan sebagainya. Ya benar. Tetapi ingat, Al-Quran mengingatkan kita bahawa terjadinya kesan-kesan buruk dari sihir itu adalah kerana ketika itu Allah izinkan terjadi, maka ia terjadi. Bukan ia terjadi kerana hebat, kerana kuatnya sihir dan tukang-tukang sihir.
Jadi kita orang-orang yang beriman, ini pendirian kita. Jadi dalam bab sihir ini, kita percaya sihir itu wujud. Sihir itu boleh menyakitkan, boleh menyebab sehingga orang mati. Tetapi ingatlah tuan-tuan perempuan, terjadinya kemudaratan sihir itu ketika Allah mengizinkan ia terjadi. Nah, ini pegangan prinsip kita orang-orang yang beriman. Jangan pula kerana kita melihat apa yang terjadi, risiko kesan buruk dari sihir ini menjadikan kita takut. Tuan-tuan perempuan, saya ingin berkongsi pengalaman saya. Jadi saya biasa didatangi oleh pelanggan-pelanggan kita, pesakit-pesakit kita yang kena sihir. Kebanyakan mereka ini takut. Takut kepada tukang-tukang sihir contohnya. Takut kepada Tok Batin. Takut kepada Sami Siam. Kerana mereka ini tukang-tukang sihir yang hebat. Jadi saya selalu mengingatkan inilah fakta dia. Kena baca balik ayat Baqarah 102 yang saya bacakan tadi. Ingat ketika mana terjadi apa kesan buruk dari sihir, ia terjadi kerana Allah izinkan. Bukan kerana hebatnya tukang sihir itu. Maka kita jangan sekali-kali takut kepada sihir. Jangan sekali-kali takut kepada tukang-tukang sihir. Karena ketika mana kita takut kepada mereka, saat itulah syaitan menang. Syaitan berjaya untuk menimbulkan ketakutan kita. Ini bahaya. Sebab ketakutan ini akan menyebabkan orang akan pergi kepada tukang sihir. Minta tolong dengan dia. Menyerah diri kepada tukang sihir. Ini kesan yang sangat buruk. Jadi tuan-tuan perempuan, mohon tolong semak keadaan ini. Jangan terjadi kepada diri kita, jangan terjadi kepada ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, masyarakat Islam kita. Kita tak boleh terjebak di dalam prasangka takut kepada sihir. Ini sangat bahaya. Saya melihat hari ini berdasar pada pengamatan dan berdasar kepada keterlibatan saya secara langsung di dalam usaha melawan sihir ini. Saya melihat itulah situasinya. Orang takut ketika mana mereka kena sihir. Jadi selalu saya menasihatkan, jangan kita takut kepada sihir. Sihir tak ada kuasa. Buktinya, tengok berapa banyak sihir yang kita boleh hadapi insya-Allah. Dengan izin Allah, dengan berpandukan petunjuk dia, kita lawan sihir secara syar'iyah. Tolong jangan pergi kepada tukang sihir untuk melawan sihir. Kerana dia akan menambahkan sombongnya tukang-tukang sihir ini dan bertambahnya sombong syaitan-syaitan yang ada di belakang tukang-tukang sihir ini. Ingat, saya ulang balik. Sihir adalah perbuatan jahat dilakukan oleh manusia dengan kerjasama syaitan dari kelompok jin-jin jahat. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman, kita kena lawan sihir ini sungguh-sungguh dengan kaedah pendekatan yang Allah ajar pada kita. Jadi inilah saya nak menjelaskan pagi ini. Semalam saya dah sudah mulakan dengan satu surah ayat khusus dipanggil satu daripada ayat Mu'awizatain. 2 ayat perlindungan yang Allah bagi kepada kita untuk jadikan pelindung diri, untuk jadikan senjata bagi menghadapi ancaman sihir. Semalam saya sudah bacakan surah Al-Falaq. Hari ini insya-Allah saya akan perjelaskan supaya tuan-tuan perempuan nampak dengan lebih jelas di mana kekuatan ayat ini sebagai pelindung untuk diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dalam bentuk carta supaya kita dapat melihat. Kita melihat gaya ayat ini disampaikan pada kita untuk menjelaskan lapisan-lapisan perlindungan yang kita mohon kepada Allah. Jadi Allah perintah pada kita, katakanlah. Maknanya perintah Allah suruh kita mengatakan. Mengatakan apa? A'udzu, aku berlindung diri kepada Rabb yang membelah. Itu makna Rabbil Falaq. Jadi saya akan tunjukkan melalui
catat. Lihat, saya buatkan dua. Dalam ayat ni Allah kata, katakanlah aku berlindung diri kepada Rabb al-Falak. Rabbil Falak ni mana Rabb, Tuhan yang membelah. Membelah apa? Dia ada penjelasan dalam ayat lain. Jadi yang kita mohon perlindungan itu pertama kita lihat di luar ni. Lapisan luar ni. Min syarri ma khalaq. Mana dari segala kejahatan apa-apa yang Allah jadikan. Mana seluruh makhluk dia. Kemudian kita mohon lagi berlindung daripada kejahatan syarri ghasiqin iza waqab. Kejahatan malam apabila ia gelap. Lapisan yang berikutnya. Kemudian wa min syarrin naffatha. Kejahatan ada alif lam naffa. Fil uqad. Mana dari kejahatan tiupan tukang-tukang sihir pada buhul-buhul tali atau ikatan-ikatan tali. Ni fil uqad dari. Kemudian lapisan terdalam sekali wa min syarriha sidin. Daripada kejahatan orang-orang yang hasad. Idza hasad. Ketika datangnya dengki mereka. Jadi lihat tu. Makna Allah mengajar kita melalui surah Al-Falaq ini. Kita mohon berlindung pertama secara umum dari kejahatan semua makhluk. Jadi makhluk Allah ni termasuk macam-macam. Makhluk yang kita nampak, makhluk yang tak nampak. Contoh, termasuklah makhluk ni kejahatan manusia. Kejahatan dipanggil binatang-binatang berbisa, ular, lipan, kala, sebagaimana yang kita tidak nampak. Dari semua, apa saja kejahatan makhluk ini, contohlah udara. Udara yang tak elok, karbon monoksida contohnya. Jadi itu termasuk makhluk-makhluk ciptaan Allah yang mendatangkan keburukan pada diri kita. Jadi kita minta berlindung. Kemudian jauh lebih dalam lagi, kita minta berlindung daripada kejahatan malam bila ia dah gelap. Kemudian daripada kejahatan tukang-tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul tali. Kemudian dari kejahatan orang yang hasad ketika ia telah
Jadi tuan-tuan, lihat balik ya. Pertama, kita mohon berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk. Itu umum. Jadi sebab tu ayat ni sangatlah indah, sangatlah cantik susunan dia. Jadi kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatan semua sekali. Jadi secara umum, kejahatan semua makhluk. Tak kiralah makhluk itu makhluk yang kita nampak, yang boleh dilihat, boleh dirasa, boleh disentuh, atau makhluk yang tidak nampak. Kemudian Allah ajar kita supaya berlindung min syarri ghasiqin idza waqab, dari kegelapan malam ketika malam itu telah gelap. Kenapa tuan-tuan malam ini gelap? Kenapa kita minta berlindung? Rupa-rupanya di waktu malam yang gelap ini, waktu kita berehat tidur, kerana Allah jadikan malam untuk kita berehat tidur, ya, mengembalikan tenaga kita. Tetapi di waktu malam ini, ingat tuan-tuan dan puan, inilah waktu aktif bagi makhluk yang namanya jin. Jadi jin-jin jahat ni beraktiviti secara aktif di waktu malam. Maka sebab itu kalau kita kaji tentang sihir, aktiviti-aktiviti sihir dilakukan di waktu malam, di tengah malam. Jadi biasa waktu inilah orang kena santau. Orang kena kiriman-kiriman benda-benda jahat sihir itu dikirim waktu malam. Dan waktu malam jugalah waktu tukang-tukang sihir. Sebab tu disebut di situ syarrin naffathati fil 'uqad. Tiupan-tiupan pada simpulan tali. Itulah salah satu cara tukang sihir itu. Dia meniup tali itu diikat. Itu sebab disebut 'uqad. Jadi daripada kejahatan malam itu kita mengingat bahawa Allah nak cerita kita daripada kejahatan gelapnya malam itu adanya aktiviti sihir. Nampak? Dan mengapa sihir ini wujud? Itulah ayat terakhir syarri hasidin idza hasad. Ketika manusia bila hatinya dah diserang oleh penyakit hasad, dengki, waktu itu dia akan melakukan kerja-kerja sihir ini. Lihat. Ini semua benda-benda yang, perkara-perkara yang kita sebagai manusia tak mampu untuk menguasai, nak lawan dia. Mana kita tahu orang yang hasad, dengki kepada kita, kita tak tahu. Dan kita tak kenal siapa orang. Kadang-kadang kita tak tahu, tiba-tiba kita sakit, kita kena sihir. Jadi sebab itu, kita kena sentiasa mengingat diri kita, mohon perlindungan kepada Allah. Allah ajar ni. Ni ayat yang Allah turunkan khusus supaya kita jaga diri kita. Sebab dalam dunia ini ramai orang yang hatinya kotor, hatinya berpenyakit, dengki. Tak boleh melihat orang lain lebih senang pada dia. Tak boleh melihat orang lain lebih baik dari dirinya, dia tak dapat terima. Maka datanglah sifat hasad dengki. Syaitan mengapi-apikan. Bila dah dengki itu macam-macam dibuat pada kita. Ada waktu dibuat secara zahir, ada kala dibuat secara batin. Itu dah menggunakan sihir tadi. Nampak? Di sini keindahan ayat daripada surah Al-Falaq tadi, kalau kita buatkan secara struktur balik, secara catnya, kita melihat di situ kuncinya. Jadi ayat yang pertama tu Allah ajar kita supaya berlindung diri dari kejahatan semua makhluknya. Kemudian daripada kejahatan malam bila ia telah gelap. Jadi ini kena belajar sedikit. Dapatkan maklumat sedikit tentang malam. Apa yang ada pada waktu malam dan sebagainya. Al-Quran banyak menceritakan tentang malam. Jadi tuan-tuan cuba tadabbur ayat-ayat tentang malam. Jadi rupanya malam ni waktu rehat pada kita makhluk manusia. Tetapi dalam waktu yang sama malam adalah waktunya makhluk jin-jin ini sangat aktif. Jadi kan dia situasinya terbalik. Kita malam kita tidur. Tetapi malam adalah waktu untuk jin-jin ni bergerak aktif. Maka kerana jin makhluk yang kita tidak nampak, Allah bagi kita satu pelajaran. Allah bagi pada kita satu petunjuk bimbingan supaya kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatan malam ketika telah gelap. Min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian di waktu malam yang gelap itu Allah ingatkan kita berlindung lagi diri kepada Allah dari kejahatan tukang-tukang sihir yang kita tak tahu. Dia buat kerja dia. Dia akan aktif di waktu malam.
Memang betul dari kajian yang dibuat terhadap aktiviti tukang-tukang sihir, ahli-ahli sihir ini, mereka buat kerja nak mensihirkan orang di waktu malam. Kita tidak tahu kenapa. Mungkin kerana waktu malam, salah satu faktornya kita boleh lihat, boleh fikir bahawa di waktu malam kita dalam keadaan yang pasif. Makna kita tak dapat kawal diri kita sebab kita tidur. Jadi di antara jaga dan tidur itu waktu yang kita lemah, tak dapat kuasai diri kita. Waktu itulah sihir dan syaitan-syaitan boleh masuk ke dalam tubuh, ke dalam jiwa kita. Maka kerana kita lemah, Allah ingatkan, kau mintalah tolong pada aku. Jadi maka berlindung dirilah kepada Allah. Ya, sebab itu Nabi melalui sunnahnya ada hadis yang menceritakan bagaimana Nabi akan membaca surah Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, kemudian ditiupkan di tangan. Setelah itu disapukan ke seluruh tubuhnya sebagai satu cara untuk berlindung diri sebelum tidur. Itu amalan yang ditunjukkan oleh sunnah yang patut kita amalkan. Jadi amalan-amalan itu tentulah sangat berkait dengan ayat yang kita baca tadi. Jadi tuan-tuan dan puan, amallah surah Al-Falaq dengan baik dan niatkan ketika membaca untuk perlindungan. Ya, sebab memang ayat ini diturun untuk kita manfaatkan sebagai ayat perlindungan diri kita kepada Allah. Dan kita berlindung dengan siapa? Rabbil Falaq. Itu kalau nak tadabbur panjang lagi. Jadi Rabbil Falaq tu biasa kadang diterjemah berlindung kepada Tuhan yang menciptakan. Tetapi hakikatnya falak ini adalah akar katanya falaqa. Maknanya membelah. Jadi itu kena nanti tadabbur, kena cari lagi ayat-ayat yang di mana salah satu dalam Quran ada 3 kalimah al-falaq diguna. Salah satunya ialah dalam surah 6 di mana Allah mencerita bagaimana Allah kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha faliqul habbi wan nawa. Allah itu membelah biji benih. Itulah kata falak tadi. Yang keduanya Allah sebut Allah juga faliqul isbah. Dia memancarkan fajar waktu subuh. Itu maknanya falak. Dan satu lagi digunakan dalam ayat yang awal tadi saya sebut. Ketika Nabi Musa nak menyeberang Laut Merah dikejar Firaun, campakkan tongkat, fan falaqa, maka terbelahlah laut. Itu makna falak tadi. Jadi itu makna yang tepat berdasar kepada bahasa akar kata dia. Ya. Sebab sebahagian besar terjemahan dia mengatakan Tuhan yang mencipta. Dia tidak menjelas makna al-falak. Jadi Rabbil Falak tu satu lafaz idhafah yang khusus. Rabbil Falak. Dalam kalimah lain Allah sebut Rabbil Alamin. Ya. Rabbis Samawati wa Rabbil Ardi. Tapi dalam ayat ini Rabbil Falak. Adalah sebabnya kenapa kalau kita tadabbur lagi, kaji lagi, dia akan dapat lagi makna yang lebih spesifik. So tuan-tuan dan puan, itu surah surah Al-Falaq. Jadi salah satu ayat penting untuk kita manfaatkan sebagai ayat perlindungan kita daripada ancaman sihir. Amallah ayat ni hari-hari dengan niat Allah akan jaga kita, lindung kita daripada kejahatan-kejahatan sihir. Ingat tuan-tuan dan puan, kita tak terfikir sihir ini datang, kita tidak tahu sebab. Dan sebahagian besar orang yang kena sihir pun dia tidak tahu sebab. Siapa yang sakit hati pada dia, siapa yang hasad pada dia, tak tahu. Jadi kerana sifat hasad ni, syaitan iblis akan menggunakan sifat ini untuk merosakkan hubungan sesama manusia. Maka berhati-hatilah. Kita tidak tahu. Sebab itu kita kena berlindung diri kepada Allah. Termasuk daripada sifat hasad orang-orang yang bila hasadnya ada. Bila datang sifat hasad dia tu, manusia ni dahsyat. Dia tak tanduk dia. Macam-macam dia mampu buat kepada kita. Sebab itu kita kena mohon berlindung kepada Allah. Kerana apa? Kerana hanya Allah yang tahu siapa yang ada penyakit hasad ni. Dan kenapa dia hasad kepada kita. Hanya Allah tahu, kita tak tahu. Jadi sebab tu dalam bab sihir ini, tuan-tuan puan-puan, waktu kita merawat dan sebagainya, janganlah kita menambah sangka buruk kita.
Contohnya mengandaikan orang ini yang melakukan, orang itu yang melakukan. Tak perlu fikir. Yang perlu kita fikir, kita usaha selamatkan, sembuhkan penyakit sihir tadi. Kemudian belajarlah melindungkan diri dengan ayat-ayat yang Allah bagi. Jadi Allah yang menciptakan syaitan. Dia tahulah bagaimana nak melumpuhkan kejahatan syaitan tadi. Salah satu inilah ayatnya. Ya, suratul Falaq. Tuan-tuan perempuan, satu lagi surah yang Allah turun, gandengan dia, itu sebab dipanggil Mu'awwizatain. Iaitu surah Mu'awwizatain, iaitu satu lagi ialah surah An-Nas. InsyaAllah kita akan baca surah An-Nas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس minal jinnati wan nas. Ada 6 ayat dalam surah An-Nas. Surah terakhir, 114. Allah katakanlah olehmu, aku berlindung diri dengan Rabb manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilah manusia. Min syarril waswas, daripada kejahatan waswas al-khannas, makhluk yang kita tidak nampak. Allazi waswisu fi, yang melakukan waswas ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan, dari kalangan jin dan juga manusia. Jadi ayat ini lebih khusus kepada kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan jin. Berbeza ya. Sihir, ingat tuan-tuan perempuan, sihir ini adalah perbuatan yang melibat dua pihak, manusia dan jin. Jadi ayat An-Nas, surat An-Nas ini lebih kepada kita memohon diri, menjaga diri dari kejahatan jin. Sebab jin-jin ini, jin-jin jahat ini juga ada yang dengki, cemburu kepada manusia, ada yang sakit hati kepada manusia. Jadi mereka melakukan gangguan-gangguan dalam macam-macam bentuk. Maka datanglah keadaan di mana orang dirasuk, tidak sedar diri, bercakap sesuatu yang luar biasa. Banyak kejadian-kejadian pelik yang terjadi akibat rasukan daripada jin-jin jahat itu. Itulah maksud dia. Jadi caranya kita kena berlindung diri kepada Allah. Siapa Allah tu? Rabbin Nas. Rabb kepada manusia. Kemudian Malikin Nas. Allah itulah juga raja yang menjaga, memerintah kita. Manusia seluruhnya. Ilah, sembahan kita. Uluhiyah kita kepada Allah. Kita menyembah Allah. Itulah dia tempat kita berlindung tadi. Kemudian nak berlindung dari apa? Dari kejahatan waswasil khannas. Penyakit waswas. Ini disebut dalam bidang psikoterapi pun disebut bahawa penyakit waswas ni sangat dahsyat tuan-tuan perempuan. Dia menimbulkan keraguan, kecelaruan fikiran. Dia sudah tidak dapat membezakan yang mana nyata, yang mana fantasi. Yang mana khayalan, yang mana realiti. Dia sudah tidak dapat membeza. Jadi orang yang kena penyakit ini kesannya sangat dahsyat. Dia sudah tidak waras. Termasuklah orang-orang yang kena kemurungan ini, dia bermula daripada was-was tadi. Jadi sebab itu penyakit was-was ni, tuan-tuan perempuan, penyakit yang sangat dahsyat kesannya kepada seseorang. Dia boleh melupakan kita. Itu sebab kadang dia mula dengan keraguan yang kecil. Contoh, ketika kita berwudu, nak membersihkan diri, mandi, dia datang penyakit was-was tu. Kita rasa diri tak bersih juga. Itu yang mandi sampai setengah jam,
1 jam, ambil uduk pun tak selesai-selesai dari azan sampai iqamah. Ini terjadi kerana syaitan mewas-waskan seseorang itu bahawa dia kata uduk kamu tak sah, kamu kena ambil lagi. Jadi ketika orang terperangkap dengan tipu muslihat syaitan tadi, dia ikut. Maka ikut lama-lama, dia bertambahlah was-was tadi. Jadi orang yang kena penyakit was-was ini, dia sudah kehilangan satu benda yang besar dalam diri dia. Apa dia? Keyakinan diri. Dia dah tak yakin pada diri dia. Ini bahaya tuan-tuan dan puan. Ya? Ramai yang kena penyakit was-was, dia hilang keyakinan diri. Sebab tu dia tak yakin yang dia dah dah mengangkat, dah beruduk dah. Selesai dah. Tapi dia tak yakin yang dia dah selesai. Itu ada ulang. Allahu Akbar. Kesian ya kalau kita melihat orang-orang yang terperangkap dalam penyakit was-was ini. Jadi was-was dalam banyak bentuk. Was-was akan mengganggu hidup kita. Kita tak boleh bergerak ke hadapan. Sebab apa? Was-was itu menahan kita dari meneruskan aktiviti hidup kita. Itulah jahat syaitan ini nak merosakkan kita. Tuan-tuan dan puan tolong perhatikan, mungkin kita tak ada saudara mara kita, saudara kawan-kawan kita, jiran tetangga kita, mungkin anak cucu kita yang ada elemen ataupun gejala-gejala was-was ini. Rawat dari awal. Jangan tunggu sampai tahap yang serius baru nak merawat. Ketika kita tahu sudah ada gejala-gejala was-was ini, cepat-cepat kita rawat. Sebelum dia menjadi lebih parah. Itu kerja syaitan, tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan mampu, bacalah banyak-banyak ayat ni kepada sesiapa yang terkena waswasil khannas tadi. Jadi itu satu ancaman daripada jin direct. Dia tidak melibatkan manusia. Dia bukan macam sihir. Itu memang gangguan jin. Syaitan jahat tadi. Jadi sebab itu Allah mengingatkan kita. Sering-seringlah berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Innahu sami'un alim. Allah kata, ketika mana kamu terasa ada gangguan-gangguan syaitan yang datang mengganggu kamu, cepat-cepatlah kamu beristiazah, minta perlindungan diri kepada Allah. Kerana Allah itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jangan lupa itu pesan Al-Quran. Surah Araf ayat 200. Saya ulang-ulang supaya lekat di dalam ingatan tuan-tuan puan-puan. Ya? Allah mengingatkan kita ketika mana kamu terasa ada gangguan-gangguan itu, cepat-cepat berlindung diri kepada Allah. Terasa ada benda yang nak menimbul was-was, cepatlah kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. InsyaAllah was-was itu akan hilang, syaitan akan lari dari diri kita. Ya, ingat tuan-tuan, kita tak nampak syaitan itu masalahnya. Jadi saya akan baca ayat yang beberapa ayat lagi. Satu ayat lagi saya akan baca. Ya. Ayat daripada surah A'raf juga. Ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifatun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina taqaw idza massahum, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, idza massahum ta'ifun minasyaitan. Idza massahum ta'ifun minasyaitan. Ketika mana mereka ditimpa was-was daripada syaitan, tadzakkaru. Mereka akan segera ingat kepada Allah. Fa idza hum mubsirun. Ya? Jadi ketika itu seolah-olah kita tersedar. Jadi ini ayat ini nak menjelaskan kepada kita, kalau kita dah biasa diri, insya-Allah kita mendekat daripada Allah, beriman, ya. Kita bertakwa kepada Allah. Sebab itu ayat ini sebut orang-orang yang mereka itu bertakwa. Jadi ketika mana datang gangguan-gangguan syaitan, insya-Allah Allah akan mengingatkan kita. Jadi waktu terasa itu cepat-cepatlah kembali kepada Allah. Seperti yang disebut dalam ayat sebelumnya itu.
Iaitu ketika mana kamu merasa ada gangguan-gangguan dari syaitan, ketika gangguan itu ada, cepat-cepatlah kita bersegera berlindung diri kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ketika itu kita akan lihat. Lihat apa? Tipu daya syaitan, kejahatan-kejahatan syaitan. Itu kadang-kadang waktunya kita dah buat, dah terbuat salah dah. Waktu lepas tu baru tersedar. Jadi sebab tu kita kena cepat-cepat astagfirullah, istighfar balik. Kemudian berlindung diri kepada Allah. Kan kita biasa terlaku. Kadang kita bukan sengaja nak melakukan sesuatu kesilapan. Tetapi tanpa sengaja terlaku. Tetapi ketika itu insya-Allah kalau kita ni orang bertakwa, kita akan tersedar. Kita akan teringat, Allah, ni yang aku buat ni salah ni. Cepat-cepat balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astaghfirullahalazim. Itu cara dia. Dan ini selalu berlaku pada kita kalau tuan-tuan, perempuan recall balik, ingat balik pengalaman hidup kita. Memang kadang-kadang kita tak sengaja, tak ada niat nak melanggar suatu larangan Allah, tak nak buat silap. Tetapi kita terbuat. Bila terbuat tu teringat balik, ini salah. Maka cepat-cepatlah kita ingat balik kepada Allah, berlindung diri kepada Allah dari syaitan, istighfar kepada Allah. Itu kaedah dia. Sebab kita manusia tak sempurna, tuan-tuan dan puan-puan. Kelemahan kita sangat banyak. Sebab itu Allah nak kita bergantung kepada dia. Sebab kita tak kuat, kita lemah. Jadi dengan sandaran gantungan diri kepada Allah, berwalak kepada Allah, itulah jalan selamat kepada kita. Jadi Allah bagikan kita dua surah mu'awizatain, dua surah perlindungan, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. So baca, amal dengan sepenuh kefahaman, sepenuh penghayatan. Nak beramal ni kena dengan betul-betul faham, menghayati sungguh-sungguh sehingga datangnya yakin. Ketika itu insya-Allah dua ayat ini dengan izin Allah akan menjadi pelindung kita. Asbab dua ayat ini Allah jaga kita, tuan-tuan puan-puan. Ingat, bukan ayat ni yang jaga kita. Allah menjaga kita, tetapi dengan asbab dua ayat ini. Sebab Allah suruh tadi. Allah katakanlah. A'udzu. Ingat balik. A'udzu tu lafaz aku berlindung diri. Jadi ayat ni untuk kita setiap orang. Amalkan dengan jelas, dengan faham. Ketika mana kita baca, khusus untuk kita dapat perlindungan, baca dengan niat yang benar. Jadi ayat ini insya-Allah akan menjadi perlindungan dengan izin Allah. Kerana yang melindungi kita adalah Allah. Allah lah wali kita dan kita berwalak diri kepadanya semata-mata. Sekadar itu dulu kuliah saya pagi ini. Saya akan bagi catatan nota-nota kita. InsyaAllah. Itulah ayat-ayat yang kita baca pada pagi ini. Jadi tuan-tuan sila rujuk kepada nota itu ketika tuan-tuan ingin mengulang balik kuliah kita pagi ini. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, kuliah kita pagi ini dan yang semalam sangatlah penting kerana ia melibatkan perkara-perkara yang sentiasa terjadi dalam hidup kita. So manfaatkanlah ilmu yang saya kongsikan sedikit ini dengan tujuan untuk kita menjaga diri kita. Ingat baik-baik, syaitan itu musuh kamu, kata Allah. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu. Setiap masa, setiap ketika, setiap detik, syaitan jahat ini akan sentiasa menyerang kita. Cuba mensabotaj kita. Jadi berlindung dirilah kepada Allah. Sekadar itu dulu kuliah kita pagi ini. InsyaAllah kita besok hari kita akan cuba menamatkan bab isti'azah ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين